Baik, bercakap mengenai pembukaan semula sesi persekolahan ini, kita ingin bincangkan sedikit bagaimana kita ingin memastikan pelajar-pelajar ini dalam keadaan selamat. Apa agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh sekolah maupun ibu bapa menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi memastikan risiko penularan jangkitan itu dapat dikurangkan. Ini terutama sekali melihat kepada situasi di luar sekolah, terutama apabila pelajar-pelajar ini datang dan pulang dari sekolah. Untuk itu, untuk berbincang perkara itu, kita akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan yang merupakan Presiden Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum dan terima kasih dapat jumpa, dapat bincang. Alhamdulillah. Datuk, terlebih dahulu bagaimana Datuk melihat SOP pembukaan sekolah pada ketika ini? Jumlah pelajar adalah berdasarkan kepada fasa PPN setiap negeri. Adakah ia dilihat sebagai satu langkah terbaik untuk permulaan ini? Saya melihat perkara ini amat baik. Sana sudah ada perancangan yang rapi, sudah ada pelan tindakan yang jangka panjang dan jangka pendek dan memikirkan keseluruhannya. Saya sabitlah Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mengaturkan suasana yang saya rasa menjamin keselamatan dan keselesaan serta tanpa risiko kepada pelajar, guru-guru dan ibu bapa, juga masyarakat yang mendatang sekolah-sekolah. Ini suasana yang amat diperlukan. Saya rasa peringkat awal misalnya, bukan sahaja daripada kementerian, di peringkat pentadbiran sekolah sendiri, mereka telah menyusun dengan rapi persiapan untuk menanti pelajar-pelajar yang dah lama tak datang sekolah. Program-program misalnya soal sanitasi sekolah, menyediakan SOP dan memastikan prasarana mencukupi dan kebersihan dan persekitaran sekolah yang menarik dan memastikan ventilasi sekolah setiap darjah itu selesa dan aman dan cukup dengan pengudaraan. Ini langkah yang amat baik. Apatah lagi saya lihat kebanyakan sekolah-sekolah didatangi lebih awal oleh pihak-pihak PBD dan PIBG untuk menyemak lebih awal lagi tentang kesiapsiagaan sekolah untuk menerima pelajar dan kaum pendidik yang akan membuka sekolah nanti. Ya, Prof, itu adalah SOP yang telah pun diterangkan oleh KPM dan juga MKN sebelum ini. Tetapi isu utama pada ketika ini adalah mungkin pematuhan SOP di dalam pagar sekolah dapat diamalkan kerana ia sudah jelas dikemukakan oleh KPM. Namun di luar sekolah itu mungkin masih lagi tiada SOP yang jelas. Bagaimana Prof melihat mungkin ada SOP dan juga apa peranan yang boleh dimainkan PIBG terutamanya di setiap sekolah? Saya meneliti tentang suasana persekitaran sekolah. Pertama, kita mengalu-alukan misalnya kehadiran 50% pelajar atau secara bergilir-gilir bagi mereka yang akan datang sekolah nanti. Dan ini merupakan satu mewujudkan suasana tidak akan sesak di sekolah. Itu satu. Kedua, saya rasa SOP di permulaan dan pembukaan kedatangan dan juga keluar pelajar-pelajar dari sekolah pun telah disediakan dengan rapi. Bantuan daripada pihak luar, misalnya daripada pihak PBT dan pihak keselamatan dan juga bantuan pihak PIBG memastikan bahawa tidak ada orang kata keserbuan keluar sekolah dan mengeluarkan pelajar secara bergilir-gilir ikut fasa atau tempo-tempo tentu. Ini amat baik. Dan yang penting ialah sekarang ini saya mahukan atau kita semua mesti memantau pelaksanaan SOP yang disediakan oleh pihak KPM. Saya mencadangkan kalau boleh SOP yang disediakan dipastikan diberi salinannya kepada ibu bapa dan pihak penjaga dan juga difahami oleh murid-murid dalam sekolah itu tersebut. Mungkin tidak boleh dicadangkan bahawa permulaan sekolah mesti diingatkan, diterang seterus-terusnya tentang SOP yang akan dilaksanakan dan pastikan SOP yang ketat itu dilaksanakan. Dan ini adalah kewajipan kepada semua untuk melindung diri dan melindung semua.
Ya, Prof. Mungkin cadangan itu boleh diguna pakai di setiap sekolah. Tetapi kita nak melihat juga isu SOP di luar sekolah ini, kita nak fokuskan kepada sekolah secara harian. Kalau kita lihat kebiasaannya, selepas habis sekolah, ada pelajar-pelajar ini yang tidak terus pulang ke rumah, mungkin ke beberapa destinasi sebelum pulang. Itu adalah secara lazimnya sebelum ini. Bagaimana kita nak pastikan pelajar-pelajar ini kurang lakukan aktiviti sedemikian? Apa agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa? Ini tentunya ibu bapa dan penjaga mesti membantu pihak sekolah memastikan anak-anak misalnya tidak berkeliaran dan tidak keluar ke tempat-tempat yang tak perlu dihadiri atau diikuti. Diingatkan mereka bahawa mereka ni baru lepas daripada barangkali orang kata dalam lingkungan tak boleh keluar, baru sekarang baru keluar. Tetapi tak semestinya mereka mesti keluar sekarang juga. Mestilah berhati-hati. Jadi di situlah saya rasa ingatkan mereka, ibu bapa dan penjaga, ingatkan mereka bahawa keselamatan dan juga kesihatan dan penjagaan diri ini lebih penting daripada barangkali nak berkeliaran. Sekarang ini mungkin kedai-kedai mall telah terbuka, tetapi diingatkan mereka bahawa di situ kemungkinan nanti akan berjangkitan lagi penyakit kepada mereka. Dan inilah kita harapkan mereka mesti insaf dan sedar bahawa keselamatan mereka semasa dan keselamatan jangka panjang itu perlu dijagai berterusan. Tidak hanya di sekolah tetapi dari sekolah hingga ke rumah dan tidak berkeliaran tempat-tempat yang tak tentu arah. Ya, Prof. Adakah mungkin PIBG sekolah boleh gerakkan usaha pemantauan demi memastikan apa yang diperjelaskan oleh Prof tadi tidak berlaku? Adakah ia boleh turut melibatkan mungkin contoh agensi penguat kuasa jika perlu dan juga ia adalah bagi membendung aktiviti melepak, tiada penjarakan fizikal. Kalau kita lihat apabila ada aktiviti melepak ini, nanti penggunaan pelitup muka juga tidak digunakan. Jadi mungkin ada penguat kuasa yang perlu diberi perhatian ataupun mungkin boleh bantu dari segi SOP dan sebagainya? Itulah masalahnya sekarang, masalah kebebasan pribadi seseorang. Sama ada kita boleh atau tidak misalnya menahan ini dulu pelajar misalnya yang berkeliaran di mal-mal dan tempat-tempat lain. Samanya yang pakai uniform. Yang tidak pakai uniform ni sukar saya kira kita untuk dipantau. Saya nak mencadangkan pertama mungkin pihak sekolah atau pihak PG mengeluarkan surat keliling untuk mengingatkan anak-anak mereka supaya menjaga kesihatan, keselamatan diri masing-masing dan tidak berkeliaran. Dan saya tak tahu sama ada boleh atau tidak pihak tempatan atau pihak kerajaan tempatan atau pihak berkuasa memberikan surat kuasa kepada penjaga atau ibu bapa yang barangkali memantau atau melihat mana-mana pelajar yang berkeliaran tak tentu arah, diingatkan, dinasihatkan mereka supaya pulang ke rumah dan tidak berkeliaran. Tapi ini yang perlu dipikirkan. Tapi yang untuk mengeluarkan surat ingatan, menasihatkan ibu bapa dan penjaga boleh dilakukan. Tapi saya tak pasti sama ada pihak berkuasa atau pihak-pihak mereka yang beruniform boleh menahan mana-mana pelajar yang berkeliaran dan menasihatkan mereka untuk tidak melakukan mereka sepanjang masa. Ya, Prof. Akhir sekali mungkin kalau kita lihat walaupun sekolah sudah pun dibuka semula secara berperingkat, apa agaknya harapan dari pihak Prof untuk memastikan perkara ini berjalan lancar seiring dengan kadar vaksinasi dalam kalangan populasi remaja itu semakin meningkat ini, Prof? Ya, kita mengharap sangat supaya semua kalau boleh, walaupun ada pihak-pihak ada alasan tersendiri tidak mahu vaksinasi. Saya mengharapkan, Alhamdulillah, pihak guru hampir 100%, hanya tinggal segelintir saja yang tidak vaksin. Itu petanda yang baik, iaitu guru ikut perintah dan mahu mengawalkan kesihatan mereka dan memastikan kesihatan dia rapi dan tidak akan merebakkan apa-apa penyakit kepada orang ramai. Kedua, kita bersyukur juga skim ataupun program untuk vaksinasi pelajar 12 hingga 17, walaupun saya kira
sekarang ini hampir 40 atau 45% diharapkan akan semuanya dapat divaksinkan. Ini memastikan bahawa keadaan diri pelajar dan juga guru, dan juga kita harapkan sesiapa saja yang menghubungi sekolah, misalnya pihak kantin, pihak pegawai-pegawai kaki tangan yang bertugas di makmal-makmal dan lain-lain itu pun juga dipastikan vaksin. Iaitu harapan saya, kalau sesiapa yang tidak mempunyai 2 dos yang lengkap, tidak sepatutnya mendatang ke persekitaran sekolah. Nak pastikan dia selamat. Satu. Kedua, kita harapkan bahawa SOP yang disediakan, garis panduan yang disediakan, diharapkan kita patuh sebaik-baiknya dan kita menggunakan orang kata tabiat atau berdisiplinkan diri untuk mengikutinya selama-lamanya. Dan jika kita juga perlu ingat bahawa mungkin ini satu orang kata pengajaran iktibar kepada kita. Dahulunya barangkali kita terlupa untuk menjaga kesihatan, untuk menjaga persekitaran yang bersih, untuk menjaga alam sekitar dan juga penjagaan diri. Ini Tuhan dah ingatkan kita. Jadi kita teruskan apa amalan yang baik ini dan jadikan ini sebagai tabiat yang kita boleh teruskan sehingga selama-lamanya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan yang merupakan Presiden Majlis Pemufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN yang sedikit sebanyak membincangkan berkenaan dengan SOP di luar sekolah dan apa peranan yang perlu dimainkan oleh pihak PIBG, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya.